Saya katakan ya, anjing dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk dihina. Anjing dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Dan saya kesian dengan budak perempuan ni, tengok gambar di sini kat internet. Oleh kerana dia bergambar pegang anjing, di belakangnya kandang babi, maka komen-komen di bawah dikatakan budak ni kafir. Sedangkan budak ni bukan kafir. Dia orang yang bagus. Dia belajar, ya. Dan menyelamatkan haiwan ni, di antaranya menyelamatkan anjing daripada kehausan dan mati kehausan, orang tu boleh masuk syurga. Contohnya 2 hadis dalam hadis Bukhari. Kita boleh lihat dalam buku tu nanti. Seorang pelacur diminum air, lepas tu dia lihat seekor anjing kehausan. Dia cuba nak minum air tapi tak sampai. Maka dia ambil sepatunya yang daripada khuf, daripada kulit, diberi anjing tu minum. Hadis ni mengatakan dia ni masuk syurga. Sedangkan pelacur menyelamatkan anjing. Perempuan ni, budak perempuan ni, dia belajar bukan nak anjing saja nak diselamatkan. Dengan ilmu kedoktorannya, semua binatang akan diselamatkan, betul kan? Ini orang mulia boleh masuk syurga. Contohnya lagi dalam hadis Bukhari, seorang lelaki melihat anjing makan tanah-tanah lembap tu kerana kehausan. Maka dibuat seperti perempuan tadi, perempuan pelacur. Dia ambil sepatunya, diberi anjing itu minum, dan cerita dalam hadis Bukhari dia masuk syurga. Tak cerita pula pasal kasutnya dicuci 7 kali, tak ada cerita. Iya kan? Jadi anjing ini saya katakan kepada puan-puan dan tuan-tuan di sini, jangan dihina. Dan saya katakan terutama di markas ni, markas Khadim, berapa ramai orang-orang kafir masuk Islam, diislamkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada ustaz kita, Ustaz Husain Hafizahullah. Mudah-mudahan usahanya dilanjutkan. Berapa ramai mereka masuk Islam, dan kebanyakannya ada yang pernah makan babi dan ada yang pelihara anjing. Kalau mereka disusahkan dengan mencuci 7 kali perkakas-perkakas yang pernah digunakan untuk masak babi atau makan babi, ini satu kepayahan. Sedangkan dalam Islam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yassiru fala tu'assiru, permudahkan, jangan dipersulitkan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberatkan seorang kecuali apa yang dia sanggup buat. Tapi kalau dah 3 tingkat rumah dengan kapet-kapetnya kena sertu, berapa tong drum air tanah mau dibawa ke atas. Susahnya agama kalau macam tu. Tapi janganlah kita pilih Imam Syafi'i, jangan kita pelekeh mazhab Syafi'i. Silakan mereka dengan pendapat mereka, tetapi kata Imam Syafi'i, wala tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi, apabila kamu temui hadis yang sahih, itulah mazhabku. Jadi tidak ada hadis yang menyuruh kita mencuci 7 kali selain bejana. Jadi tidak boleh dikiaskan kepada yang lain. Okey, lihat dalam halaman 15, cerita pasal anjing dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 118, wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid, sedangkan anjing mereka menghulurkan 2 kaki depannya di depan pintu. Untuk apa? Menjaga ashabul kahfi. Anjing ini dimuliakan sampai diceritakan dalam Al-Quran kerana menjaga orang-orang soleh yang duduk di dalam gua. Dan anjing amat setia, dan anjing sanggup mati kerana tuannya. Saya setiap hari, yakni setiap minggu ya, 5 hari ke Singapura untuk buat kuliah di Singapura. Di Singapura, di antara yang digunakan untuk mengesan barang-barang seludup adalah anjing. Anjing. Tak boleh gunakan kucing, tak boleh gunakan kambing, tak boleh gunakan lembu, tetap anjing. Dan yang pegang unit anjing ni orang Melayu tak ada. Kenapa? Najis. Yang pegang adalah orang Cina, orang India yang bukan Islam. Kalau tak ada orang Cina, tak ada orang India, bermakna kita tak gunakan anjing, tak ada unit anjing, sebab orang Melayu pantang. Dan saya juga pernah kereta saya dicek pakai anjing, tak jadi masalah. Jadi kalau anjing berkhidmat untuk manusia dan taat kepada manusia, sanggup mati kerana tuannya, kenapa kita tak gunakan khidmat anjing? Puncanya kita menyangka bahawa anjing itu najis. Okey, kita teruskan dulu. Dalam surah yang sama ada cerita tentang anjing. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil
fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Sebahagian dari mereka akan berkata, bilangan Ashabul Kahfi itu 3 orang. Yang keempatnya ialah anjing mereka. Sebut anjing, ya. Yang setengahnya pula berkata, bilangan mereka 5 orang. Yang keenam ialah anjing mereka secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui. Dan setengahnya yang lain berkata, bilangan mereka 7 orang dan yang ke-8 ialah anjing mereka. Katakanlah ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka, tiada mengetahui bilangannya melainkan sedikit. Jadi ini cerita pasal anjing. Jadi anjing mulia sehingga diceritakan dalam Al-Quran. Antum tidak diceritakan dalam Al-Quran, anjing ada cerita dalam Al-Quran. Lihat mulianya. Okey, cerita pasal orang yang menolong anjing ataupun binatang termasuk anjing masuk syurga. Makanya kita jangan maki ni budak perempuan yang sedang ambil bagian apa menyelamatkan binatang ni. Cerita pasal menyelamatkan binatang masuk syurga. Hadis Abi Hurairah, ataupun saya baca bahasa Melayunya, ya, kerana kita nak jimatkan masa. Saya kalau boleh nak cerita pasal babi sekali. Orang kita kalau boleh jangan sebut babi, katanya khinzir. Khinzir tu babi lah, babi tu khinzir lah. Okey. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang wanita pelacur melihat seekor anjing mengelilingi sebuah telaga pada hari yang sangat panas. Anjing itu berusaha menjelirkan lidahnya kerana kehausan. Beliau, yakni pelacur tadi, kemudian menggunakan kasutnya yang diperbuat daripada kulit, iaitu khuf, untuk mengambil air telaga tersebut sehingga anjing tadi dapat minum. Oleh sebab perbuatan itu, dosa wanita itu diampunkan. Di hadis yang lain, oleh kerana perbuatannya wanita ini masuk syurga. Kalau hadis Bukhari, Nabi mengatakan bermakna ini adalah paling benar. Sebab wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Rasulullah SAW tidak bercakap kosong, tapi yang dikatakan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan kita mesti ingat, ada seorang perempuan masuk neraka kerana mengurung kucing. Dia keluar tanpa dilepaskan kucing. Kata Rasulullah SAW, kalau dilepaskan kan dia akan makan sisa-sisa makanan. Dia masuk neraka kerana mengurung kucing. Bermakna tidak boleh diseksa binatang. Cerita pasal anjing juga terdapat dalam surah Al-A'raf. Kita tinggalkan dulu. Cuma tuan-tuan, dalam halaman 19 saya cakap jangan beremosi. Saya takut-takut ada orang yang fanatik dengan mazhab Syafi'i, dia dengar ni, dia tak mau dengar lain. Dia terus hukum kita, ini Wahabi, tengok anjing pun tak najis katanya. Yang lain hujah kita, dia tak buka, dia mindah. Dia marah sangat, tertutup terus, akalnya tertutup, jiwanya tertutup kerana dia marah sangat bila kita katakan bahawa anjing itu tidak najis. Ada orang separuh macam tu. Jadi saya minta yang dia ada di depan saya ni, jangan emosi, tengok dalilnya. Kerana Al-Quran dan hadis adalah panduan kita. Saya bawa Quran dan hadis, yang lain saya tak bawa.